Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nurul Huda bersama rakan setugas Zainal. Kini kita dalam segmen hiburan. Hari ini kita ada live temu bual eksklusif bersama satu band yang nama sedang menangkat naik. Lagu dia dekat YouTube lah. Sekarang ni dah mencecah 231k tontonan. Tak payah nak buang masa lah. So kita ada kat sebelah ni je bandnya. So saya kenalkan Voice of Man. Yes. Assalamualaikum. Okay, say hi semua. Alhamdulillah. Yang pertama boleh you all kenalkan diri masing-masing. Okay, saya Fat. Tu je. Saya Lutfi. Saya Nasrul. Dan saya Hakim. Ceritakan sikit single korang yang Mas tadi tu kan, yang Sarang Okay. Hio tu. Ceritakan. Ada bos. Siapa yang Pencipta lagu. Okay. Lagu Sarang Hio Okey, tu Pak. saya cipta. Saya kompos dengan wife saya jadi penulis lirik. Lepas tu lagu tu diproduce secara vokal oleh La Ahmad. Kita minta dia tolong untuk shapekan kita punya lagu tu lah. So basically lagu tu macam sekarang dia dah jadi lagu filler, cerita drama Nasi kerabu untuk Cik Abel. InsyaAllah akan ada satu lagi drama TM lah yang akan pakai lagu tu. InsyaAllah soon akan datang. Bila drama tu dah Tak tahu lagi. Tak tahu. Yang tu insyaAllah Maknanya drama akan guna. RTM. So lepas tu lagu tu sebenarnya dah lama dah, daripada 5 tahun lepas sebelum, dah lama dah lagu tu, 5 tahun lepas. Lepas tu lagu tu terperap kan. Lepas tu kita shape sikit macam mana nak bagi dia jadi sedap. So dalam masa 4-5 tahun tu banyaklah changes kepada lagu tu lah. And then lepas tu lepas tu kita dah proceed dah okey lagu tu, and then kita record lah dengan La Ahmad. Macam mana tercetusnya idea lagu tu? macam mana ilhamnya? Lagu tu Sarang Hio kan. Sarang Hio sebab saya dengan wife suka tengok cerita Korea. Lepas tu macam dia punya feel chorus dia tu pun macam ada macam Korea sikit kan. So kita plan okey kita bagi nama Sarang Hio lah. Walaupun ada satu je sebenarnya word Sarang Hio dalam lagu tu. Satu je. Tapi basically macam tu lah. Yang lain semua melodi tu semua macam lagu-lagu Melayu lah, tak macam lagu Korea pun. Mana masa Pat menghasilkan lagu Sarang Hio tu lah, Pat target pendengar tu sebenarnya untuk anak muda ke, ataupun sebab selalu kan Sarang Hio ni anak muda, orang muda kan tengok Betul Korea lah, kan. ya. Tapi jangan salah faham. Orang mak-mak saya pun suka juga cerita Korea. Kan semua tertarik Semua tertarik. K-pop. Macam Sarang Hio tu ni sebabnya kalau siapa-siapa yang pernah dengar lah lagu Voice of Man ni sebenarnya tak ada genre macam tu. Belum ada. Kita sebelum ni lagu yang macam pop sikit, R&B kan. Dan lagu ni saya lebih kepada macam nak target kepada pendengar-pendengar yang suka lagu-lagu Melayu. Macam kita orang jarang sebenarnya nak cater lagu-lagu yang macam lagu-lagu Melayu sangat ni. So and then lagu ni saya bagi exception lah, kita nak try nak tengok macam mana market okey ke tak dengan lagu ni lah. So basically Ballad ballad lah, lebih kepada rock ballad. Ballad R&B. Rock ballad R&B. Ya, genre kira yang Sarang Hio ni rock, ballad. Rock ballad lah. Itulah dia ada Mana satu? hybrid. Gabungan. Macam-macam dia. Oh, okey. Okey, just sekarang ni dah 231,000 viewer. Tontonan. Yes. InsyaAllah juta akan datang lah. Amin. Okey, boleh cakap sikit macam mana tertubuhnya Voice of Man ni? Macam mana tertubuh? Ya, Berapa lama dah? perkenalan korang. Masa nak ceritanya kita Voice of Man ni dah lama sangat lah, daripada awal pada 2007 lagi. Masa tu sebenarnya kita semua jumpa dekat unit kebudayaan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Masa sebelum tu pun saya jumpa Fat dalam blog lah, Chatting. Forum. dalam forum. MIRC MIRC Ya. Saya generasi MIC. ASL. Yes. Masa tu kita masih lagi menggunakan Friendster dan juga MySpace. MySpace. Kan. Okey. Jadi kita jumpa kat
Lepas tu kita dah dapat macam ada link sikit kan. Dan kat unit kebudayaan tu pun saya berjumpa dengan Luffy dan Kim. Jadi di event pertama yang Voice of Man pergi adalah Gegar U tahun 2008. 2007. Lama lah tu. Memang lama lah. Memang lama lah. Masa tu Siti Nurhaliza buat show yang pertama. Jadi dia nak pilih grup kat universiti ni yang mana untuk buat kata show sampingan lah, pembukaan. Jadi kita try, kita dapat pergi ke Penang pada masa tu. Unfortunately kita tak dapat pergi kepada final. Final lah. I mean Dia top 5 top 5 lah. Tak dapat pergi pada top 5 lah. So basically masa tu Gegar U tu dia Battle of the Band. Battle of the Band. Macam kita orang ni sebenarnya bukanlah satu band yang ada gitar, live drum semua kan. Tapi kita cuba nak bagi something yang baru, kita bagi vokal. Battle of the Band kan biasa orang masuk memang band yang memang solo seorang. Lepas tu yang lain semua ada instrumen kan. Macam kita orang ni kita bagi vokal je. Dan somehow macam alhamdulillah terlepas kan masa tu kan. So kita nampak mungkin okey ada market sini orang yang suka vokal-vokal ni. Dan daripada situ kita macam okey, kita proceed lah Voice of Man ni kan. Itulah sampai sekarang. Dan kita orang tak ada seorang pun yang pandai main alat muzik. Walaupun kita orang masuk Battle of the Band. Kerana semua mempertaruhkan suara. Suara saja. Pemilihan nama Voice of Man siapa yang pilih? Voice of Man. Kita orang suka lagu-lagu oleh Boyz II Men kan. Boyz II Men. So kita orang pun macam masa tu Nama jalan mudah. Yang senang kan. Okey kita tukar sikit. Voice kan. Okey siap. Dan kita orang minat Voices of Euphonious, VE. Masa kita gabung lah kita punya idola-idola ni. Dapatlah Voice of Man. Macam tu. Jadi mungkin pengalaman ataupun background individu permulaan ni lah. Maknanya contoh macam Hakim ke sebelum ni pernah tak sebelum masuk grup ni mungkin ada terlibat masa sekolah ke atau masa belajar? Ada. Macam tu kan? Banyak. Mula-mula Cerita start semua. tu masa Daripada lahir. Mula berjinak dulu masa sekolah menengah, sekolah teknik dulu ada perkongsian nasyid biasa kita dulu. Kalau menengah ni memang nasyid lah yang boleh kita tengahkan kan. Lepas tu masuk matrik, dia masuk Kakom dulu orang panggil kan. So kita masuk, kita nyanyi lagu asli. Alhamdulillah lah dapat Johan dan tu. Cuba sikit. Tak boleh. Dah lama tak buat. Baru dah suruh. Dah lama tak buat lah. So dari segi lagu asli Johan tu pun dari situ yang diorang panggil saya. Masa tu saya last kira paling muda lah time tu. Disebabkan tu lah diorang panggil saya masa tu. Di mana tu? Masa baru masuk U lah saya lambat sikit. Diorang senior sikit senior saya. Paling muda lah. Paling muda lah. Saya pun muda juga. Okay. So dari situ dalam tahun tak sebut lah kita. Bila layan. Okay. So macam tu lah. Untuk Nasrul pula? Saya pun lebih kurang sekolah menengah tak ada benda lain selain daripada nasyid kan. Masa tu kita macam konservatif sikit. Tak boleh nyanyi macam tu, tak boleh nyanyi macam ni kan. Oh budak nasyid ni. Duduk sekolah asrama nak buat macam mana kan. Kasih. Lepas masuk U tu kita nak cuba explore lah kan. Sebab kita bukannya nak pergi menyimpang daripada nasyid tapi kita nak lebih explore lagu sama je, mesej keamanan, kesejahteraan kan. Bukannya dalam bentuk nasyid je kita boleh buat benda tu. Jadi that's why kita explore Voice of Man ni dalam genre R&B tapi kita stick pada mesej yang baik itu je lah. Untuk Lutfi pula ceritakan Saya, macam mana bermula menjadi mula seni penyanyi? suara kan. Ya. Dia masa sekolah menengah dulu dekat Johor English College. Ustaz suruh saya azan. Tu pertama sekali lah. Tak pernah dengar kau azan. Lepas tu dah azan, lepas tu bila dah ustaz dengar ada suara kan. So dia masukkan pula ke nasyid. Macam itulah. So memang terlibat dengan nasyid daripada sekolah menengah pergi ke matrikulasi, lepas tu ke universiti dan sampailah berjumpa dengan dia orang ni. So macam itulah. Daripada tingkatan 2 kot baru sedar ada sedikit suara. Baru pecah suara. Maksudnya Lutfi sendiri sedar ataupun ada yang cikgu kasi kat awak ni sedap.
Itulah, biasa macam itulah. Mula-mula rasa macam ada suara, tapi ustaz kata tak sedap pula kan. Lepas tu kita pun pergilah dekat masa sekolah rendah tak berapa tau. Masa sekolah menengah tu mungkin Suara tak pecah ke? mungkin lah. Balik lagi. Belum balik lagi lah. Kira cikgu lah, ustaz dan cikgu lah yang membantu. Ya betul. Aku? Okay. Macam saya sebab kakak-kakak saya atas saya, kakak saya ada 3 orang. Atas saya tua 13 tahun daripada saya. So atas saya tua 13 tahun daripada saya. Wow. Atas dia tua lagi setahun, atas dia tua lagi setahun. So macam diorang ni bila zaman diorang kat universiti, saya kecil lagi. So diorang ni balik-balik dari universiti suka bawa kaset-kaset nasyid. Apa masa tu ada The Zik, apa lagi ya? Yang zaman-zaman Nada Murni. So bila dia balik dia pasang tu saya pun dengar macam sedap kan. So daripada situ saya start suka lagu-lagu nasyid lah. And then bila masuk sekolah menengah, saya barulah nak try nyanyi join nasyid lah. And then daripada situ somehow macam nampaklah perjalanan nasyid tu daripada situ bila menang nasyid peringkat negeri. Dah lama dah dulu kan. Lepas tu lepas tu bila masuk universiti, okey kita nak sambung lah kan. Bila sambung daripada tu saya start cari macam online lah pasal nasyid. And then tu yang jumpa Nasrul kat internet. And then kita jumpa kat UTM Skudai kan. Kita buat satu grup, kita join unit kebudayaan. Lepas tu kita buat grup nasyid dekat kolej pula. Daripada situ kolej tu kita masuk pertandingan tu yang lepas tu lama kita buat voice man lah. Itu yang jadi sampai sekarang. Voice man. Sebab kita orang sebenarnya suka genre-genre yang macam R&B kan. Tapi harmoni, tapi dia tak berapa sesuai dengan, sebab kalau kita cakap pasal nasyid ni dia ada yang pertama dia punya dari segi irama nasyid kan, dari aspek macam tu, dan lagi dan yang selain daripada tu dari segi image dan so kita suka lagu-lagu yang R&B. So bila dengan budak-budak nasyid ni dia orang kata ni tak sepatutnya kan. So kita secara ikhlasnya menyanyikan apa yang kita suka lah. Macam tu lah. Pada masa tu lah kan. Biasa sekarang ni nasyid punya kata suasana tu dah berubah sikit lah. Lebih ada keterbukaan. Kita tak bagi constraint tu the image. Yang penting message lagu tu sendiri tu, apa yang kita sampaikan, itu yang penting. Yang lain tu kita boleh lagi lah. Ada je masa kita keluarkan single first Laman Cinta tu, sebab dia memang tak macam nasyid lah. Sound tu dah macam kalau K-pop punya style. Tapi serius memang macam dengar K-pop. Tapi dari segi penerimaan orang tu, orang nasyid tu dia susah nak terima. Tapi walaupun macam tu, alhamdulillah kita berjaya jugalah kita tembus. Masa tu kita masuk IKIM, kita dapatlah 13 minggu juara carta masa tu. IKIM. Masa tu lah, sebab masa tu memang kita target untuk orang-orang nasyid lah. Kita nak kau boleh nak pecahkan, nak buka sikit minda-minda orang yang pendengar nasyid. Lagu tu dipublish oleh satu pembaharuan. Betul. Tapi masih masa tu nasyid. Masih nasyid. Image kita punya, tapi image kita kalau tengok kita punya kita punya music video ada tajam-tajam, ada duri-duri kan. Tapi message-nya positif lah. Mana penampilan yang berlainan sangat berbeza. Tapi lagu Lawang Cinta pun kita dah keluar sebenarnya kan daripada nasyid. Kita baru satu langkah keluar lah juga. Dia punya style music pun dah lari ke arah yang lain. Ke arah R&B lah, sebab lagu tu pun di produce oleh Damien Mikael VE. So dia memang dia bagi lain sikit lah daripada lagu tu. Jadi maknanya mana yang selesa sekarang punya ke, maknanya voice man selesa lah dengan sekarang. Sekarang kita nyanyi apa yang kita suka nyanyi. Lepas tu kita tak terikat dengan nasyid kan. Sebab
ada je orang yang kecam-kecam kan lagu-lagu yang lain sikit daripada nasyid ni kan. Tapi kita okey je kan. Kita bila dah keluar ni kita dah tak kisahlah kan. Okey je kan. Maknanya Bosman bukan dah nasyid, kumpulan nasyid. Yang sekarang ni Ya. mesej yang disampaikan. Message positif lah. Message Message positif. positif. Jadi ahli-ahli Boys of Men dalam maknanya ada pekerjaan lain tak, maknanya selain daripada menyanyi dah mungkin ada terlibat dalam bidang-bidang lain. Ada. Sebab kita orang bukan full time nyanyi. Kita ni jadikan ni sebagai hobi. Lepas tu macam bila kita suka-suka lah kita nak berkarya kan. Lepas tu macam saya bekerja dalam bidang IT lah. So Lutfi Saya dalam bidang akademik. akademik bidang akademik. Saya sendiri dari bidang kejuruteraan lah. Saya sama lah dengan dia. Jalan raya. Bidang kejuruteraan. Jangan spesifik sangat. Bidang kejuruteraan juga. Okey, sorry. Macam kita orang ni daripada universiti belajar ITM. semua engineering. Engineering lah. Semua engineering. Satu U lain Satu. course lain tahun. Lain kos, lain tahun. Ni junior saya lah tapi. Junior. Patut je orang bermuda Dia nak habis belajar, saya baru masuk. Gitu. nak punya perbezaan. Cakap dia muda tu. Mesti lah. Okey, mungkin boleh kongsi waktu lapang dia pun duduk asing kan? Dia tak duduk sekali tu. Tak. Maknanya bila berjumpa tu, maknanya untuk buat latihan ke apa ke? Macam mana Macam nak cakap Di zaman moden ni kita ada online kan. So basically kita online lah. Secara online. Kalau kita nak ikutkan sekarang ni Fad dekat Semenying, Lutfi dekat Johor, kami berdua kat KL. Ni kira paling rapat, paling close yang kita boleh dapat lah. Sebab dulu kita pernah ada seorang kat Sarawak, ada seorang dekat UK. Jadi pada masa tu memang tak jalan lah. memang tak jalan. orang kata jeng tak ada apa. Tapi Alhamdulillah sekarang ni walaupun agak berjauhan, kita masih lagi ada progress lah. Kita boleh buat new single, kita boleh Alhamdulillah lah. jumpa, buat training. Betul. Alhamdulillah, ini paling dekat lah ni. Alhamdulillah lagu Sarang Hiu kira diterima kan. Kita rasa bersyukur lah. Berbaloi. Berbaloi ya. Berbaloi. Lagu. 5 tahun penantian. Ya. Jadi hobi masing-masing boleh share tak? Boleh. Sila. Saya suka main badminton. Dan badminton memang kalau malam-malam ada free saya main badminton. Kalau drive, saya tengah blur-blur, saya suka buat melodi baru. Itu yang jadi lagu. Sebab saya biasa buat lagu bila time saya otak saya kosong kan. Time kosong tengah drive tu menyanyi tempat satu lagu. Itu je lah dua hobi saya kot. Betul. Saya pula suka melukis kartun. Tapi tak ada masa sekarang. Baca komik kan. Baca komik. Ada pernah artwork tu disiarkan kat mana-mana ke? Tak pernah disiarkan. Tapi dulu pernah lah masa sekolah rendah cik. Lukis, lepas tu photostat, lepas tu jual dekat kawan. Lepas tu tak ada orang beli. Tapi suka, dia punya intipati dia suka melukis lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih lagi suka tapi tak ada masa. Macam tu lah. Koleksi ada dekat rumah lah. Banyak lah. Tak adalah kata banyak, adalah dalam beberapa. Yang lain sudah terjual. Yang lain dah terjual. Macam tu lah, suka melukis kartun dan membaca kartun. Komik. Baca komik. Dia yang paling tua tapi dia suka baca komik. Manga. Untuk Nasrul. Saya ada banyak hobi, tapi yang latest memang yang saya suka sangat adalah saya sekarang dah suka workout. Sebab pada Januari lepas, sebenarnya kalau siapa yang mengikut perkembangan saya, pada bulan Januari berat saya 125 kilo. Perkembangan ke pengecutan? Jadi dari start Januari tu saya dah startkan program untuk weight loss journey saya. Tunjuk ni gambar Sampai sekarang dah sampai bulan 8. Alhamdulillah hampir daripada 125 sekarang dah turun pada 85-80 kilo. Dan saya target sebenarnya end of the December lah, kalau boleh kita nak try sampai 60 kilo lah. 60 kilo. So sekarang ni kita dah macam apa, sehari tak workout tu macam tak ada. So duduk rumah workout, apa duduk diam angkat dumbbell lah apa kan. Itu dah jadi hobi lah tu, tak ada apa dah. Oh jadi mungkin sebab apa yang Nasrul bermula nak workout? Dia mengambil langkah itu pada tahun ini.
dia sebenarnya lepas Fat balik daripada UK tu, Voice of Man jadi macam aktif tau. Jadi kita ada buat collabs dengan beberapa artis masa tu, Syahidah Sufian kan, Ada dengan Wan Nishas. Jadi dalam semua yang lain ni semua handsome kan. Jadi saya ni yang paling besar tu kan, macam makan ruang dalam kamera video kan. Ada orang siapa yang cakap macam tu? Ha? Oh. Salah. Tak ada, dia terasa sendiri. Dia memang sensitif. Kita orang tak kisah sebenarnya dia macam mana pun. Tapi itulah dia ada inisiatif sendiri kan. So, Baguslah. bagus lah. Bila Alhamdulillah. nak ambil syuting dia, Fat dia cakap, kau baju apa? Sebab baju sama, jaket sama kan, topi pun punya Hakim je kan. So jadi dekat situ saya pun rasa macam it's a good thing kalau kita dapat kurangkan berat badan, which mean kita lebih sihat kan, aktif. So Gambar pun cantik. gambar pun nampak cantik lah, taklah photoshoot tak nampak lipat-lipat sangat lah perut tu. Lepas sikit lah. So sekarang ni nampak lagi kurus sikit daripada dua orang. Ada ambil personal trainer ke? Tak ada, saya buat program sendiri, saya buat research sendiri, bermula dengan diri sendiri lah, ditemani dengan wife lah. So masa tu saya 125, wife 83. Sekarang saya dah 85, wife dah 53 lah, macam tu. So kita sama-sama turun lah, alhamdulillah. Ada tim. Ada manis di situ. Harap orang sebelah ni. Itulah memang. Nak follow susah tu. Tak follow kan. Itulah. Tengok makanan-makanan ni semua tak lepas lah untuk kita makan. Kita just Makan minum tak nanti? Kira makanan macam ni boleh makan tak? Tak boleh. Tak boleh. Haram. Jangan. Haram. Diet haram lah. Ada. Boleh lah, kalau sayur-sayuran tu mungkin boleh lah kan. Dia ada bawa Tupperware ni. Itulah hobi saya. Workout lah hobi saya sekarang. Okey, hobi Kalau macam saya, hobi Jalan. Dia semula. yang first ni sebenarnya sama dengan Fat tu, badminton sebenarnya. Saya minat badminton. Ya betul. Aku tak pernah tahu Kau tak tahu? Aku tak pernah post IG, kau tak tahu. Minat betul kita bawa. Selalu Selasa, Rabu, Khamis kita akan buat aktiviti lah. Biasanya dengan rakan sekerja lah kan, dan weekend biasanya shopping. Hobi dia shopping. Bukan shopping, kadang-kadang window shopping pun branded. okay. Terapi. As a therapy lah kan. Kau kan suka jalan ke? Jalan tu Travel ke? Travel. Bukan tiap-tiap bulan kau berjalan. mana ada jangan. Dia kata tak ada kan, bukan sebab PKP tak boleh jalan. PKP tu. PKP. Berjalan pun mungkin lah satu. Sebab family kita orang suka travel lah. Travel. Sambil travel tu Nak makan duduk. kan. Itu nak kena ikut Nasr lah. Saya balik. Ya, travel kira kat mana yang last? Yang baru latest ni sebab kita PKP kan. So boleh pergi Penang, boleh pergi Cameron lah, itulah latest. Wah. Itu dalam negeri lah. Dalam negeri. Luar negara yang tempat last lah sebelum. Tempat last sebelum ni Hat Yai. Situ pun makan juga lah banyak. Nampak dah. Tengok makan. Itulah hobi. Nak cerita tempat travel kau, tempat makan lah. Hat Yai je. Sebab ada buat macam food review ke apa tak? Food review tak ada. Tak sebab buat yang makan. Tak pandai nak buat food review. Aku rasa better kau jangan buat. Okey. Suka berjalan, suka main badminton juga lah. Sama juga. Badminton tu dari At least tu badminton tu beriadah sikit lah kalau tak workout macam ni. Jadi mungkin kalau korang together kan jumpa, selalu pergi jumpa dekat mana? Jumpa dekat studio. mak saya lah. Sebab mak saya dia ada studio fitness. Dia umur dah 50 lebih, tapi sekarang ni dia ajar Zumba, dia ajar macam-macam lah, aerobik semua. So kelas dia selalu penuh, tapi pagi je lah. So waktu malam tu kita orang akan berkeran kat situ menyanyi dan buat macam-macam lah. Sampai esok pagi je kan. Kadang-kadang kita tidur situ juga. Jadi bila berjumpa je kita akan duduk kat situ lah. Mana tu? Gombak Di kan? Gombak. Tempat lepak, situlah tempat lepak. Itulah kita orang lepak kat rumah Gombak. Dekat rumah dia pun ada. Dia sama ada rumah. studio ataupun rumah saya kat Semenyi. So biasanya dekat rumah saya tu bila kita kat situ biasanya kita akan rakam video lah. Boleh Ada- cerita jiran siapa? Tak boleh. Tak apa. Kenapa jangan jiran? Rahsia. Tapi kita orang suka pergi rumah Fat sebenarnya. Kita akan dapat complimentary
apa? Kopi. Kopi. Sebab Fat adalah barista juga. Jadi ada mesin Ada rumah. Saya ada mesin kisah. kopi. Oh. Ada mesin kopi. So cappuccino apa semua tu saya serahkan pada barista wife saya. Dia akan Memang apa kopi lover ke? Macam mana? memang kopi. Yes, coffee lover. Tapi hari ni dia minum teh pula. Cover. Sebab dia blur. Dia selalu order. So macam itulah bila kat Semenyih tu biasanya kita akan rakam video sebab sana rumah saya tu dah macam saya dah boleh buat macam set untuk rakam video lah. So macam bila kita ada projek macam cover, macam last time kita cover dengan Wanisha, kita ada cover dengan Instagramer Syeda Sufian. Kita buat kat situ lah, dekat kawasan rumah saya. So and then kat situ pun bilik pun banyak kosong. So dia nak tidur situ pun boleh, nak melepak ke apa boleh. Video, maknanya video apa tu? Macam mana video? Video cover. Betul. Masa video lah, masa video cover. Lagu apa Bila Rindu? Dengan Syeda Sufian tu kita cover lagu Bila Rindu, Rafiq. Wanisha kita cover lagu Goblin, lagu Korea. Korea juga. Ya, Goblin bukan Goblin. Okey, mungkin penyanyi idola masing-masing. Macam mana masing-masing Kau mesti suka mengidolakan lah, siapa? betul tak? Apa pula? Cakaplah diri sendiri. Saya idola. Korang dulu lah. Okey. Korang dulu. Okey. Kita orang saya dia individu kan. So saya suka vokalis solois seperti yang pertama sekali Anwar Zain, Jamal Abdillah, Lah Ahmad, siapa yang nyanyi lagu Winter Sonata? Hazami. So vokalis macam tu menjadi ikutan saya lah. So saya suka tiru dia punya suara. Terus ke? Okay. Boleh. Maknanya Dengarlah bisikan angin bayu. Dengarlah nanti panjang pula. Tinggi sangat. Tu lah sebab nervous kan. tiba-tiba dulu kan. Okay, kita serahkan. Saya sendiri saya sebenarnya tak berapa minat dari segi solo lah. Saya lebih tengok daripada kumpulan daripada segi harmoni. Sebab tu kita minat VE, kita minat, saya minat pada Boys to Man. Jadi yalah, bagi saya daripada awal, orang kata awal-awal dulu memang diperkenalkan dengan Boys to Men. Itulah grup harmoni pertama yang saya dengar, dan memang saya dah terikat sangat dengan diorang punya style, diorang punya bunyi kan. Jadi memang itulah dari segi grup lah. Kata dari segi artis tu saya tak ada minat spesifik artis lah, tapi dari grup memang Boys to Men lah. Boys to Men tu kumpulan mana? Itu Boys to Men tu kumpulan daripada luar negeri. Luar negeri. Negara. Jadi masa kita belajar tu pun, masa saya belajar dan masa tingkatan 1 ke 2, masa tu Voice of Humanity, VE, kita ada Raffesh, kita ada Innuendo. Jadi itu geng-geng itu kan. Kita hidup dengan berharmoni masa tu. Itulah yang menterjebakkan diri kita kan. Betul-betul. Mengilhamkan mereka. Yes. Nasyid. Untuk saya pula, saya kalau tentukan dia dalam artis zaman tahun 2000, contoh Jack NSYNC, Backstreet Boys, itu semua memang. Itu pula aku. Mana? Diri. Itu zaman-zaman tu lah. Masa Backstreet Boy itu grup Backstreet Boy memang famous lah time tu kan. Sekarang tu umur berapa? Masa tu muda lagi. Masa tu skor rendah lagi je tak ada. Orang lain semua dia semua dah. Ni sekolah rendah, sekolah lagu-lagu lain. Lagu? Kau pakai lagu kanak-kanak? Saya tak ada. Dah dengar lah. Kau aku sebaya. Ha? Mana ada. Aku muda lagi kot. Tapi kau suka ni kan, Hail Lusani. Hero saya ni. Lagu-lagu dia boleh lah. Boleh lah lagu dia. Tapi nak kata idola tu tak lah. Oh, okey. Maknanya mengidolakan grup-grup yang grup macam tu lah. Backstreet Boys. Tapi diorang pun dah lama tak buat lagu lah. Ya, tu lah. So, Fat. Voice of Man punya mungkinlah suatu hari nanti ingin berduet
bersama. Wow. Ada list kan? Kita ada list mana? Kat sini ada list. Yang paling atas list. Paling atas. Ramai sebenarnya kita nak Dapat ke try 10? Yalah. Antaranya ialah contoh macam Ultimate, rapper terkenal. Lepas tu Tapi unfortunately Ultimate dah ni kan, dia dah bersara. itu harapan kita orang lah Harapan. sebenarnya. Lepas tu ada juga penyanyi lain macam Manu Azin kan. Wow. Wow kan. Ini cita-cita je lah kan. Tapi sampai tu belum tahu lagi. Lepas tu Sheila? banyak lagi Sheila Hamzah kan. Sheila Hamzah. Untuk penyanyi wanita, Sheila Hamzah. Bunga. Kalau boleh lah kan. Tak boleh. Itu wishlist. Ha. Kita punya wishlist. Bunga Bunga rapper kan. rapper kat Malaysia ni. Dia tengah naik jugalah. BBNU kan. Ramai lah sebenarnya kalau ikutkan list tu. Tapi mana yang kita akan approach tu nanti insyaAllah based on lagu yang kita orang ada lah. So basically bila kita produce lagu ni, kita nak lagu ni sesuai dengan siapa. So kalau macam kita ada lagu sesuai dengan Ultimate, okay, kita try approach lah. Macam kalau dapat, tak dapat tu alhamdulillah lah dan insyaAllah kan. Kalau tak dapat tu kita try dengan orang lain lah. Basically list tu banyak. ada mungkin perancangan terbaru, ada single nak keluar ke? Single dalam dalam proses. Ada few lagu, ada 2 lagu insyaAllah. Satu lagu Melayu, satu lagu English. Lagu English tu kita orang dah featuring dengan rapper dekat UK. Sebab masa saya kat UK tu saya ada contact in touch dengan salah seorang rapper kat sana. So dia macam underground lah. So saya dah deal dengan dia and then dia pun minat dengan lagu tu. So kita featuring dalam satu lagu lah. Yang lagu lagi satu tu lagu Melayu. Lagu ni pun insyaAllah akan ada rapper juga. So macam lepas ni kita nak try lagu-lagu lain kan. Rap pula kan. So yang lagu ni kita tak tahu lagi siapa. Tapi insyaAllah akan ada lah. InsyaAllah rapper-rapper yang kalau boleh yang terkenal lah. Minta. Itu Siapa? yang bangun ni siapa? Aman Ra. Bangun. Ingat dia punya chorus Sorry. Aman. Jadi nampak macam Fad dia dah kiranya nak pergi ke bahagian rapper kan. Betul. Ada minat tak? Rap. Rap ke? Saya tak minat rap, saya tak boleh rap. Ya ke Lepas tak? tu saya Cuba pun rap. saya pun bukan penyanyi solo. Saya lebih kepada harmoni. So saya macam sama macam Nasrul. Kita pun minat benda yang macam harmoni, yang smooth kan. Lepas tu macam sedap kan. So kita orang punya nak kata skill tu lebih kepada kat situ. So bila rap-rap ni memang saya tak boleh lah. Kita feature orang. Betul feature. Mampu nak rap sendiri. Betul. Sebelum ni projek kita yang ada yang viral baru-baru ni tu masa PKP. Masa PKP pun ada juga kita punya projek yang melibatkan rapper. lah. Masa PKP tu kan kita duduk kat rumah je kan. Masa Boleh tu ceritakan? masa tu So, kan kita dah buat start projek ni. start trending group masa apa tak jadi Masa hari apa ni. tak jadi. Okay. And then somehow masa tu datang idea gila kan. Idea tu daripada kawan Luffy ni, nama dia apa? Kecil. Hanif. So kita orang buat lagu berkisah tentang grup ni lah. Masa tu grup ni viral. Perdana Menteri kita pun bercakap pasal kumpulan ni kan. So pasal grup Facebook tu kan. So kita buat lagu pasal tajuknya Masa Apa Tak Jadi. Alhamdulillah lah jadi lagu tema lagu grup Facebook tu lah. Ha. Setiap kali dia buat event, setiap kali dia buat live, dia gunakan lagu kita lah. Boleh nyanyikan silakan chorus. Cina. Hangus makananku, ku termenung sendiri. Apa yang bakal terjadi? Ku rasapi segalanya telah aku cari. Masa apapun tak jadi. Secara itulah lebih kurang Itu memang spontan habis lah. Okey kalau buka grup tu. Boleh lah tengok Fad Pernah dengar? paling Pernah tepung dengar ke? Serius? muka dia. itulah lagu. Pernah dengar? Maksudnya sampai lah. Lagu sampai lah kan. Video Follow grup tu.
rasanya bos ni memang orang pergi lah kot. Tak jadi lepas yang apa CM cakap. Betul lah. So dalam grup tu nak tengok orang masak balik apa semua dalam video tu lah. Masih PKP. Jadi kiranya buat video tu lagu tu sampaikan dekat siapa? Maknanya grup tu, admin grup tu. Kita orang post dekat Facebook kita orang sendiri. Lepas tu kawan-kawan yang kata-kata dia share masuk dalam grup tu kan. Lepas tu admin sampai pada admin and dia message kita orang. admin berminat dengan lagu tu kan. So dia pun share lah kat dalam grup. Kita orang pun okey lah. Okey lah. Kita memang suka pun. Lagu tu pun memang totally 100% kita produce separately. Dia record kat rumah dia, kita Rekod kat rumah. Ada Yelah, pergi studio kan. Tak ada jumpa, tak ada Sing apa. sendiri apa. Semua rekod sendiri. Sebab masa tu Rumah masing-masing. Betul. Rekod video pun video dekat rumah handphone masing-masing. sendiri. Minta tolong wife ambilkan video apa semua Kita kan. combine dia jadi satu video. Maknanya itu projek PKP lah. Projek PKP. Ya. Suatu pisang. Adalah konten kan dan viral juga lah time tu. Itu pun jenis yang macam lagu yang kita tak ada plan sangat. Macam seminggu siap lah lagu tu. Siap lagu, siap video semua dah post lah. Memang kita nak, kalau boleh nak cepat lah, nak pakai apa, kan masa tu tengah viral lah. Kita kalau boleh nak guna pakai, nak join the wave lah, ride the wave kan. Jadi Voice of Man 10 tahun akan datang. Fat, itu Fat kena jawab lah. Tuan Pengerusi. Sebab tak ada lain, memang kita punya bos kan. Dia akan kena cakap Kita punya vision. vision and mission. Penghulu. Itulah sebab susah nak cakap sebenarnya, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi 10 tahun akan datang kan. Kita orang pun walaupun umur sekarang masing-masing 18 tahun tapi dah berkeluarga kan, dah ada anak semua kan. Jadi kalau boleh kita nak kata nak berhenti tak juga, nak kata nak terus sampai habis tak juga. So kita serahkan kepada takdir lah kan, macam mana kan nak tentukan tu. Tapi kita tak boleh, rasa susah lah kalau nak totally keluar kan. Sebab menyanyi ni macam ada setengah orang suka memancing kan. So kita suka menyanyi. Kan? Hobi kita tu macam tu kan. So most probably kita mungkin akan bila dah tak sesuai untuk menyanyi tu, kita akan duduk behind belakang tabir lah, produce lagu. Macam sekarang pun walaupun kita tak ada fully menyanyi, tapi kita ada buat projek-projek belakang tabir. Macam ada kita buat lagu untuk kartun. So macam Kartun Australia. Daripada Australia. Penerbit Australia. Apa channel? Tajuk kat YouTube dia Zaki and Friends. Zaki and Friends. Boleh cari lah. Channel tu besar juga. Dah ada 1 billion views total. Billion. Dan channel dia kan. So macam sebab diorang lebih kepada lagu-lagu yang tak ada instrumen. Acapella. Memang nak fully vocal. So macam kita orang pun memang fully vocal kan. Lepas tu kena pula dengan dia punya jiwa. So dia minta tolong kita orang. So kita orang pun produce lah lagu-lagu untuk kartun dia. Bro Subhi tu Subhi. in fact pernah bawa kita orang ke Australia. Masa tu sebab Show pertama kita yang show kat pertama dekat luar negara. Bila tu? Bila 5-6 tahun lepas. Show apa tu? Raya Haji. Raya Haji kan? Raya Haji betul. So dia dekat sana ada community dekat New South Wales. Masa tu dia orang buat event macam Jom Heboh lah. Macam Jom Heboh dia. So dia panggil lah kita orang. Sebab kat sana dia orang punya community Islamic group tu memang Ramai, sangat kuat. Lepas tu diorang kan lebih suka kepada macam kalau dia celebrate Raya Haji tu, kalau boleh dia nak ada fun fair. Betul. Memang dia orang buat style macam tu. Serius, memang sangat-sangat meriah lah orang kata. Pening kan. Dan budak-budak tu boleh pergi dekat depan stage kan. Macam kalau kita tengok konsert kan, tapi budak-budak kan. Memang happy lah. Grup ada grup lain ke ataupun dijemput Voice of Man? Bersomen lah. Voice of Man saja. Mungkin ada grup lain juga tapi pada masa tu kita orang je lah. Masa tu kita. Mana dari Malaysia? Pada masa tu kita orang je. Kita orang. Sebab kita orang kan buat backup voice untuk lagu-lagu dia. Sebab tu dia ajak kita. Mungkin lepas ni Voice of Man ada tak incoming job ataupun projek dalam ataupun luar negara antarabangsa?
InsyaAllah akan datang. Sebab sebelum ni selain daripada projek dengan kartun tu, ada je artis luar negara daripada Jerman yang minta kita buat harmoni untuk dia. Ada juga, tapi macam tak banyak lah setakat ni. Tapi InsyaAllah akan datang. Kalau ada request tu, kita mungkin boleh try buat joint venture kan. Next lagu ni lah, lagu dengan rapper UK. Yang rapper UK tu Rapper UK. Wallahualam akan datang insyaAllah. Tengah in progress. In progress lagi. Tapi kita fokus pada lagu Melayu lah yang akan ada rapper juga lepas ni. Sebab kita bergerak secara independen dan dana tu memang kata sendirilah. Jadi kita pun tak ada label mana-mana, tak ada funding, source of funding yang besar. Jadi kita bergerak ikut apa yang kita boleh, masa kemampuan kan, sendiri. kemampuan. Ini tak bukan bawah label. Ya betul. So kita settlekan satu projek lah. Satu single ni kita settlekan dulu, baru kita buat pada next projek lah. Macam kita orang selain daripada lagu, kita suka buat cover. So antara lagu, between lagu, album dengan album tu, kita akan buat cover. So tengok mood lah. Jangan macam jom cover lagu ni, kita cover. Pernah juga label approach kita, tapi sebab kita orang susah macam ni lah komitmen kan. So kita lagi selesa bergerak sendirilah. Ikut pada kita punya kesesuaian masa. Sesuai masa, betul. Mungkin kita sekarang dalam bulan kemerdekaan kan. Jadi bagi Voice of Man sendirilah erti kemerdekaan tu. Mana? Erti kemerdekaan. Silakan. Lagu mereka penyanyi lagu kita kan. Menyambut je kan, maknanya Betul, erti kemerdekaan dari kita diri sendiri. Betul. Macam mana? Kemerdekaan yang pertamanya ialah dari segi macam mana kita melihat balik sejarah Malaysia kan. So kita kena, yang pertama terutamanya yang budak-budak muda lah kan, kita kena menghargai lah apa yang atuk nenek moyang kita telah wariskan pada kita. So itu yang pertamanya. Apa keamanan yang kita ada sekarang ni bukan diperolehi dengan percuma, tapi daripada keringat dan titisan darah atau nenek moyang kita. Sebab kita zaman sekarang kita lahir-lahir je dah aman kan. So pada saya macam itulah, penting untuk kita muhasabah kembali macam mana kita memperoleh kemerdekaan tu. Terutamanya setelah 63 tahun kan kita merdeka. Sejauh mana anak-anak muda kecil ni macam dah ceramah lah ni. Akademik. Itu yang saya selalu cakap untuk anak-anak murid saya lah. Alhamdulillah. Dia jawapan untuk semua lah. Jadi mungkin kemerdekaan untuk Voice of Man pula. Voice of Man. Mana untuk grup? Erti dia Kemerdekaan. mungkin nak macam tadi cakap dah nak cuba nak rappers punya ni lah kan. Jadi macam kita pergi ke bidang baru, daripada aliran baru. betul. Itu Ya. itu adalah satu usaha kemerdekaan untuk kita orang yang kita masih cuba lagi. So tak adalah maksudnya merdeka je bulan 8 ni maksudnya kita dah berjaya tak. Tapi kita akan sentiasa keep on pushing ourselves. Betul lah. Kita nak produce something yang new, something yang orang boleh terima, something yang memang kita orang, bukannya kita orang ikut orang. Lepas tu, dan kalau boleh apa yang kita orang usahakan tu kita orang harapkan berjaya, bermanfaat. Maksudnya tak adalah terlalu melekakan. Lepas tu diterima orang pun suka dan kita orang pun berjaya. Kalau boleh kita nak lagu ni sampailah ke peringkat yang seterusnya lah. Walaupun kita orang ni sebenarnya independen kan, tak ada orang yang tolak kita orang daripada belakang. Tapi kita cubalah, cuba setakat mana yang kita mampu. Mungkin ada Merdeka ni ada jemputan atau ada apa-apa projek nak buat video Merdeka ke? InsyaAllah. Malam ni insyaAllah. Malam ni. Adalah. InsyaAllah. Kiranya sebab alang-alang berjumpa ni maknanya dapat Betul. Dah senang ada nak jumpa ni. kongsikan sikit video apa ke ataupun baru? Belum lagi. Balik ni kita plan. Belum ada. Biasanya setengah jam. Jadi mungkin kata-kata you all lah untuk you apa sebenarnya dah baru dah lama daripada kita nak ke genre nasyid lepas tu pergi ke sekarang. Jadi banyak liku-liku. Mungkin nasihat
untuk budak-budak penyanyi baru macam mana untuk terus kekal Terus kekal. Silakan. Kekal. untuk terus kekal dalam arena Apa yang mereka usahakan ya. Okay, kita memang yang penting lah, kita kena ikhlas dalam menyanyi ni dan be yourself. Itu yang penting sebab Karya. nyanyi karya kita tu datang daripada jiwa kita. Kalau kita asyik nak ikut orang je kan, so kita tak dapat sampaikan apa yang kita nak. Sebab kita menyanyi ni sebenarnya kita nak menyampaikan sesuatu. Dari situ bila kita nyanyi dengan ikhlas, dia akan nampakkan dalam lagu tu jiwa kita, keikhlasan kita, feeling lagu tu dah hadir disebabkan oleh hati. Jadi pada mereka yang kat luar sana yang nak, orang kata mungkin dulu kita nasyid, kita nak explore, kita masih lagi di dalam prinsip yang sama, message yang positif, kita tak terkeluar daripada message, asalkan apa yang kita buat tu tidak keluar daripada landasan agama kita, it should be okay. You are free to explore. Explore lah, explore. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kita ada few project yang terjadi, ada yang jadi. Dia ikut pada ni lah, minat masing-masing minat lah kan. masing-masing. Kalau awak suka nasyid, teruskan irama nasyid. Okey lah. Be yourself lah. Be yourself. Be true to yourself. Betul. Itu je lah. Ikhlas, insyaAllah. Kalau kita betul ikhlas, kita punya tu betul, insyaAllah InsyaAllah Allah akan bertahan. tolong. Tahan lama. InsyaAllah akan bertahan lama. Kalau terpaksa buat kan, memang kita pun tak gembira kan. So do what you like and sing what you like. Enjoy yourself. Enjoy Enjoy yourself. Betul. Macam kita punya tema dulu apa? We sing what Isi what we want. we love what we sing. We sing what we love. We sing what we love. Itu kita punya ni lah. Idiom. Yes. Kata hikmah lagi tu. Kata hikmah. Okey. Dia ada kata-kata terakhir lah. Ada untuk Kata semua terakhir, asyhadu semua semua ahli mula Okey, saya Hakim kata-kata akhir, semoga kita dapat dikenali lah, tu je lah kan. Dapat terima lagu-lagu kami lah yang kita akan buat. Undi apa? Oh, undi. Undi lagu kami kat carta lagu baru nak carta era, ada lagu kami, lagu Sarangyo. So boleh undi lah. undi macam mana tu cara nak Cara undi? nak Cara nak undi kita serahkan pada Nazrul. Cara nak undi lagu Sarangyo di carta lagu baru nak up era. Korang boleh pergi ke era punya website, carta lagu baru nak up. Korang klik vote dekat lagu Sarangyo. Itulah. Tak ada kata akhir daripada saya. Saya tak nak cakap pasal P-Man, saya nak cakap pada mereka yang kat luar sana yang ada mengalami masalah berat badan. Bukan kat luar sana lah, kat dalam sini pun yang dua ni pun kan. Korang boleh follow saya punya channel Nasrul channel. It's a free Channel YouTube YouTube. channel. Dari segi saya sharekan, kongsikan pengalaman saya weight loss journey kat situ. Dan juga sebenarnya saya cakap kat dia dorang ni kan. So korang boleh klik like, subscribe, okay? Itu aku nak follow dah. Untuk peminat kat luar Peminat, yang nak tengok video ke social okey. media Betul. macam kat mana? So untuk followers kita awak semua boleh follow kita orang dekat Instagram dan juga Facebook Voice of Man, dan juga YouTube kita orang. InsyaAllah kalau korang suka, tolong klik ni lah button subscribe, like, dan yang paling penting apa tu, notification button yang ting ting gitu kan. Kalau tak suka jangan tekan di suara. Yang bunyi So macam so macam tu lah. So follow kita orang, okay? Alright. Dan tadi Nasrul Hakim dah beritahu pasal carta lagu baru nak up. Jangan lupa request kat radio-radio sebab selain daripada radio era ada je radio lain yang play lagu sama tu kan. Radio RTM. Radio RTM dan macam-macam lagi lah. So kita harap lagu ni akan sampai kepada hati para pendengar dan semualah yang menonton music video Sarangyo dekat YouTube. Apa tu moral lagu Sarangyo ni? Ish, ni patut tanya awal-awal. Pada cerita kan? Okey, dah cerita lah. Boleh tengok balik live. Recording boleh tengok balik. So itulah, jangan lupa follow Voice of Man, follow Instagram Voice of Man, Facebook Voice of Man, YouTube Voice of Man, semua Voice of Man. Yeah. Selamat menyambut Hari Merdeka. Ya. Terima kasih.
Kali pertama kau tersenyum memikat hati ini, ketika kau memandangku luru jiwa ini. Assalamualaikum. Kami Voice of Man Teruskan menyokong dan mengikuti Nation Post. untuk berita Dari sudut yang berbeza. yeah.